Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila buka Al-Quran ayat 7 surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah, sedang wa huwa yud'a ila al-Islam, sedang dia diajak kepada memeluk Islam. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayat, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka. Sedang Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Masih lagi dalam ayat yang menyatakan dakwah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam dan tekanan daripada musuhnya terhadap gangguan terhadap pribadi Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Ayat 6 dahulu menyatakan bagaimana kaum Nabi Isa menyerang pribadi beliau, dan serangan-serangan itu sekalipun tidak disebut di sini, tetapi ternyata bahawa kaumnya amat tidak menyukai dakwah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kaumnya yang dimaksudkan di sini ialah pengikut-pengikutnya, umatnya. Sekalipun pengikut-pengikutnya memperlihatkan mereka setia pada masa hidup Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, tetapi setelah Nabi Isa wafat, maka orang-orang yang mengikuti seruan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sebahagian daripada mereka berpaling tada, dan sebahagian lain lagi seolah-olah sudah kehilangan arah dalam menentukan agama mereka. Kita tengok ayat keterangan ayat ini pada muka surat 4247. Sila buka 247, surat 247.
Inni Rasulullah ilaikum. Inni Rasulullah ilaikum. Keterangan dalam tafsir katanya sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diutus Allah kepada Bani Israel, demikian juga beliau, yakni Nabi Isa alaihissalam, diutus khas kepada mereka. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat. Ini dakwah Nabi Allah Isa alaihissalam kepada kaumnya, menyatakan beliau bukan seperti yang dituduh sebagai anak zina kerana tidak ada bapa, tetapi Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam tidak menyatakan bahawa saya bukan anak zina, ibu saya tidak berzina, tetapi dia ditiup roh Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi dengan itu kelahiran aku meskipun tidak mempunyai bapa seperti orang ramai, tetapi aku adalah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, bahawa Allah berkuasa melahirkan manusia tanpa bapa, sebagaimana Allah pernah melahirkan Nabi Adam tanpa ibu dan bapa. Nabi Isa sebaliknya menyatakan, inni Rasulullah, aku adalah pesuruh Allah. Pesuruh Allah tidak dilantik daripada orang yang kotor, daripada orang yang lahir tanpa bapa, daripada orang yang dilahirkan dengan jalan yang kotor, tetapi Rasulullah datangnya daripada orang-orang yang suci, keluarga yang terbaik, kerana dia adalah utusan Allah. Inilah satu jawapan yang sangat singkat tetapi mempunyai pengertian yang lebih mendalam. Inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa aku dilahirkan daripada cara yang seumpama itu? Ada hikmat daripadanya, kerana hikmat itu sama ada kamu ketahui ataupun tidak ketahui, tidaklah menjadi persoalan di sini. Katanya matlamat kebangkitan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat. Aku diutus untuk beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan sebelum aku, dan yang kamu sedia beriman dengannya. Aku tidak diutus untuk membawa perkara yang kamu menolaknya, tetapi aku diutus untuk membaharui perutusan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, untuk ditegakkan ajarannya kepada kamu. Maka mengapa pula kamu mengambil sikap menolak seruanku? Kita dah sebutkan sebelum ini, ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah ajaran yang memperbaharui ajaran yang sebelumnya, ajaran yang terlalu keras, yang sukar untuk dipatuhi. Hatta Bani Israel sendiri pun sukar mematuhinya. Mahulah satu syariat yang sesuai dengan manusia, yang mahukan mudah. Jadi perkara-perkara yang payah itu ditinggalkan. Dalam syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam didapati mudah. Dan Al-Quran sendiri dalam surah sebelum ini, iaitu surah Al-Mumtahanah dulu, menyebutkan wa qaffayna bi Isa bin Maryam wattaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Ra'fah maknanya kasihan belas, mudah, warahbaniyah dan kepadrian, cara hidup kepadrian. Ibtada'uha, yang mereka ciptakan sendiri, padahal bukan daripada ajaran Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Hidup cara kepadrian, yakni tak kahwin. Jadi itu yang dimaksudkan dengan agama yang mudah yang dibaharui dalam syariat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Rasul itu ialah Nabi Muhammad, namanya di samping Muhammad ialah Ahmad. Pemberitahuan itu, pemberitahuan ini tepat sekali kerana selepas beliau tiada
selepas beliau, yakni selepas Nabi Isa, tiada yang dibangkit yang bernama Ahmad sekalipun dengan pengakuan secara dusta. Tidak ada nama Ahmad yang dibangkit selepas daripada Nabi Isa alaihissalam, hanya Nabi Muhammad saja. Walaupun orang tu mendakwa dirinya dengan cara dusta, oleh kerana dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada menyebutkan, dalam kitab Taurat ada menyebutkan namanya Ahmad, tak ada orang yang berani menamakan anak mereka Ahmad, dan tak ada pula orang yang mengaku bahawa dia nama Ahmad. Jika ada yang mengaku, maka dengan sendirinya dia Nabi. Hinggalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi Isa yang mengambil masa beribu-ribu tahun, bukan beribu-ribu tahun, 7,000 tahun kah banyak, adalah begitu, 1000 tahun lah maksudnya. Tapi angka dengan tepatnya tiada satu sumber, kerana sumber-sumber semuanya itu tidak mempunyai, tidak bersamaan antara satu dengan lain. Pokoknya dalam masa tempoh masa yang begitu lama, tak ada orang yang berani menamakan diri mereka sebagai Ahmad ataupun Muhammad. Inilah menunjukkan bahawa kebenaran Nabi Muhammad menjadi Nabi adalah sesuatu yang di luar dugaan manusia, kerana pengakuan yang seumpama itu adalah satu pengakuan yang berani jika ada orang yang berani. Tetapi Muhammad sebenarnya telah ditentukan nama itu oleh keluarganya, dan ini adalah satu mukjizat baginya. Seterusnya, falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas nyata, maka berkata ini adalah sihir yang terang dan nyata. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, falamma ja'ahum, manakala dia, yakni Nabi Isa, membawa kepada mereka keterangan, mereka mendustakan Nabi Isa yang diutus Allah, sekalipun ada bersama-samanya mukjizat yang membuktikan kebenarannya. Mereka menuduh Isa beriman sihir, mereka menuduhnya bermain sihir, suratan azimat, dan mengganggu ketenteramannya. Mereka membuat tuduhan terhadapnya dengan berbagai-bagai tuduhan, dan menghukum mati dipalang terhadapnya, padahal wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Inilah dia tuduhan yang dibuat oleh kaum Nabi Isa, hingga menyebabkan dia dibunuh, padahal mereka tidak bunuh dan mereka tidak palang. Tetapi satu pakatan yang mengelirukan mereka, sehingga mereka mengatakan bahawa Nabi Isa telah dibunuh dan dipalang, padahal tidak. Nabi Isa mati dalam keadaan tidak seperti yang dituduh. Falam awama qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak memalang Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang menyerupai dengan Nabi Isa bagi mereka. Bagi musuh-musuhnya yang mengatakan Nabi Isa telah dibunuh dan dipalang, hakikatnya tidak, tapi orang lain yang serupa dengan Nabi Isa. Itu keterangan Al-Quranul Karim. Boleh juga dhamir falamma ja'ahum dirujuk pada Nabi Muhammad. Falamma ja'ahum dalam ayat 6 surah As-Saff ini, falamma ja'ahum dhamir, dia, falamma ja'ahum, manakala dia ini boleh juga dirujuk kepada Nabi Muhammad, sebabnya sebelum ini ada perkataan Ahmad yang maksudnya Nabi Muhammad. Boleh juga dhamir, yakni kata ganti, falamma ja'ahum, dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi Isa telah menyampaikan berita baik tentang kedatangan Nabi Muhammad, namun setelah datang berita itu, mereka mendustakannya dengan membuat tuduhan Nabi Muhammad itu hanya tukang sihir, bukannya Nabi. Ada Muhammad yang akan lahir, tetapi Muhammad itu tukang sihir, bukannya Nabi. Kita menganggap apabila disebutnya tukang sihir itu, tukang sihir adalah manusia, adalah bomoh misalnya, ataupun orang yang tidak dipercayai dalam masyarakat. Tapi kataan orang yang
pandai sihir pada zaman Nabi Musa lagi, sihir adalah suatu keagungan. Orang yang pandai sihir satu keagungan bagi mereka. Ini Fir'aun dan pengikut-pengikutnya merupakan orang-orang yang bijak di dalam amalan sihir. Samalah juga dengan zaman Nabi Isa alaihissalam hinggalah sampai kepada zaman Nabi Muhammad. Setiap Nabi yang diutus, mereka tetap menuduhnya sihir, tukang sihir, kerana mereka tidak boleh terima konsep kerasulan Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW, kerana mereka sudah terputus hubungan yang begitu lama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang ada yang mereka tahu ialah tukang sihir. Apabila melihat sesuatu yang luar biasa, maka mereka hanya dapat menuduh sihir saja, tapi bukan rasul. Seterusnya, jika penolakan, kita lihat ayat 7. Jika penolakan terhadap perutusan Nabi Isa alaihissalam itu suatu pendustaan, maka Nabi Muhammad menghadapi pendustaan yang sama, yakni sama dengan pendustaan terhadap Nabi Isa dan terhadap Nabi Musa yang disebutkan sebelum ayat ini. Katanya, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah. Siapakah lebih zalim di sini? Yang lebih zalim ialah musuh-musuh Nabi Isa alaihissalam dan kafir musyrikin yang mendusta Nabi Muhammad. Siapa lagi yang lebih besar dustanya daripada mereka yang mendakwa sesuatu yang salah terhadap Allah dan Rasulnya, mengingkari wahyu, mempersekutukan Allah dan menjauhi diri daripada syariatnya. Ini yang lebih zalim. Wa huwa yud'a ilal Islam, sedang dia diajak kepada memeluk Islam. Jadi mereka menolak. Ini orang yang zalim. Islam maknanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya mereka menghargai kebangkitan Nabi Isa dan kebangkitan Nabi Muhammad. Mereka tidak akan menuduhnya dengan perkara yang dusta. Inilah satu kezaliman yang sangat besar, katanya, yang paling zalim dilakukan oleh umat masing-masing. Dalam isi kandungan wahyu yang didustakan itu ialah seruan kepada Islam. Maknanya Islam ini sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, syariat langit semuanya Islam. Syariat langit semuanya yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu Islam. Tapi Islam itu syariatnya berbeza antara seorang Nabi dengan yang lain. Syariat ini maknanya peraturan dan undang-undang. Syariat Nabi Muhammad ialah kandungan Al-Quran. Syariat Nabi Musa, Nabi Isa kandungannya kitab Injil, dan Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat, syariatnya sesuai dengan umatnya. Dalam isi kandungan wahyu yang didustakan itu ialah seruan kepada Islam, penyerahan diri, roh dan pemikiran sepenuhnya kepada Allah. Sikap orang yang sanggup membuat pendustaan seumpama ini merupakan pendustaan yang amat keji di sisi Allah, kerana seolah-olah dia mencabar hak Allah yang sepatutnya dia sujud kepadanya dan menzalimi dirinya sendiri kerana melakukan tindakan yang menyebabkan jauhnya daripada jalan-jalan kesejahteraan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi oleh kerana itu, sikap kaum yang mendustakan Nabi dianggap paling zalim kerana mereka menentang hukum Allah, perintah Allah yang menyeru mereka kepada Islam. Islam yang dimaksudkan di sini bukannya Islam seperti yang dimaksudkan apabila menyebut Nabi Muhammad kemudian yang menyeru kepada Islam. Islam dengan maknanya syariat masing-masing, dan syariat dengan arti penyerahan diri, roh dan pemikiran kepada hukum Allah, itu juga Islam. Jadi semua agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad ini semuanya Islam. Sejak daripada Nabi Adam lagi, kita tidak boleh menyatakan bahawa
bahawa Nabi Adam menyeru bukan kepada Islam tapi kepada agama lain. Tidak betul sebenarnya, semuanya Islam. Islam ada membawa arti umum, ada membawa arti khusus. Islam dengan arti yang khusus artinya syariat setiap Nabi. Islam dengan arti umum artinya pemikiran, tindakan, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Islam. Adapun orang-orang yang menentang Nabi, maka dalam amalan mereka tiada Islam. Jadi Islam sebab mereka tidak menyerah diri kepada Allah, sebaliknya mereka menyerah diri kepada sesuatu yang bersifat berhala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Ingatlah, tiada yang memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kerana jalan yang dipilih itu tidak membawa kepada kebajikan, malah menyesat dalam arus yang tidak memungkinkannya keluar lagi. Orang-orang yang zalim dalam ayat ini ialah orang Yahudi yang menolak seruan Al-Masih Isa. Mereka bukan sahaja menolak tetapi membohongi Nabi Isa. Bukan sahaja mereka mendustakan Nabi Isa, malah anak-anak mereka juga turut mendustakan Nabi Muhammad dan umat Islam yang dibawanya, sebagaimana bapa mereka dahulu. Demikian juga dengan anak-anak mereka menolak seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dimaksudkan dalam ayat yang akhir ini ialah menyatakan kebenaran Nabi Isa, dan Nabi Isa dibangkit selepas daripada kebangkitan Nabi Musa dan sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebangkitan Nabi Muhammad ini didustakan bukan hanya oleh pengikut Nabi Isa, tetapi pengikut Yahudi juga mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anak mereka, keturunan mereka turut mendustakannya seperti yang kita saksikan pada hari ini. Kemudian pengajaran dan saranan dia boleh baca sendirilah. Kemudian kita akan baca pula ayat yuriduna liyutfi'u nurallah, Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.